maka diminta kepada orang-orang yang melakukan kezaliman, okey, orang-orang yang melakukan dosa meninggalkan dosa, orang yang melakukan kezaliman meninggalkan kezaliman, kembali balik kepada Allah, memperbanyakkan zikir, membaca Al-Quran. Dan bila mana mereka buat betul-betul macam tu, akhirnya Allah hilangkan terus wabak tu tadi. Sebab apa? Allah nak suruh kita ingat balik pada Allah. Sebab tu kita malam yang pekat. Kadang-kadang sampai kita pun dah celaru dah keliru dah. Ustaz tu pula kata macam ni, ustaz ni kata macam ni. Jadi macam mana? Okey. Macam mana kita nak jaga? Yang pertama, saya kira zaman kita belum lagi hancur. Okey. Dan jangan mencerca zaman. Jangan menyalahi zaman. Ramai orang yang dia bertindak dengan menyalahkan zaman dan masa, akhirnya dia lupa kesalahan datang daripada diri dia juga. Sebab tu di dalam kaedah bahasa Arab, di dalam syair Arab disebut ta'ibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamanana aibun siwana wa nahjuzaz zamanu bi ghairi dhanbin walau nataqaz zamanu bila hajana. Kamu mencela zaman, kamu kata zaman hari ni dah rosak, sedangkan kamu berada di dalam zaman tersebut. Kemudiannya pula, kalaulah sekiranya zaman itu boleh berkata-kata, nescaya kamulah yang akan dikutuk oleh zaman. Dia kata engkau duduk dalam aku, engkau duduk dalam masa yang aku berada. Tiba-tiba engkau salahkan aku, sedangkan kesalahan tu engkaulah yang lakukan pada waktu tersebut. Itu satu. Yang kedua, jangan kita menyalahkan orang. Zaman hari ni puak-puak kafe tu memang jahat, geng-geng tu sentiasa begitulah, geng-geng ni beginilah, dia kacau Islam lah, dia buat itulah. Baik, Nabi SAW pernah menyebut, jangan juga disalahkan orang, pemimpin ni tak buat kerja lah begitu begini. Akhirnya kita lupa diri. Sebagaimana berlaku hari ni, orang lebih banyak bercakap di dalam Facebook, di dalam media sosial. Akhirnya mereka tak buat apa-apa pun, sekadar bercakap, maki hamun, bergaduh, berperang, tapi tak menghasilkan apa-apa. Islam makin berpecah. Nabi SAW menyebut, dan ini di antara benda yang perlu kita perhati sungguh-sungguh, bagaimana Nabi SAW nak didik kita. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi, law qala ahadukum, law qala idza kana, ataupun law qala ahadukum, atau kama qala Nabi SAW, law qala ahadukum an-nas qad halaku. Kalau ada di antara kalian yang telah berkata manusia semua telah rosak zaman hari ni. Hari ni zaman orang rosak lah, zaman begitu begini, kita duk condemn orang ramai. Kata Nabi SAW, fahuwa ahlakahum, ketahuilah sesungguhnya dialah orang yang paling rosak. Macam mana tuan-tuan faham hadis ni? Kata Nabi SAW, lau qala ahadukum an-nas qad halaku, kalau salah seorang daripada kalian telah berkata zaman telah orang manusia semua telah rosak, fahuwa ahlakahum, dialah orang yang paling rosak. Macam mana nak faham hadis ni? Apa boleh? Siapa yang dia punya sel-sel otak dia berhubung tengah malam ni? Iaitu sebenarnya maksud orang tu dia adalah orang yang rosak, maknanya kau pandai bercakap saja. Kau tak cuba pun untuk sama-sama menggembling tenaga untuk membetulkan situasi yang berlaku. Islam ni bukan hanya sekadar bercakap, Islam buat. Sebab tu wa qul i'malu, katakan pada mereka, wahai Muhammad, pergi buat, bekerjalah. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, Allah, Rasul, orang beriman akan melihat kerja buat kamu. Bukan berkata-kata, dia tak kata hanya berkata-kata semata-mata. Hari ni ramai orang suka berkata-kata, sehingga Nabi kata, kalau ada orang kata dunia dah rosak, apa yang kau buat sebenarnya? Kau dah nampak kerosakan yang berlaku, apa fungsi kau sebenarnya untuk nak mengatasi kerosakan tu tadi? Sebenarnya bila kita melihat sesuatu kerosakan, ada orang di kalangan alim ulama kita ni, dia boleh nampak benda ni akan rosak. Bukan rosak pada sekarang, tapi mungkin rosak akan pada masa yang akan datang. Oleh itu mereka akan buat sesuatu benda, walaupun orang nampak benda tu macam tak bagus, tak baik pada waktu tu, tapi setelah lama baru orang nampak sebenarnya baik benda tu. Sebagaimana yang berlaku kat kita di Malaysia ni lah. Bila kita tengok pandangan tok-tok guru kita, alim ulama kita, bila dia keluarkan satu-satu statement, waktu tu kita rasa macam tak logik, tapi bila sampai satu ketika kita rasa benda tadi tu logik. Contohnya bila kita lihat bagaimana apa yang berlaku terhadap umat Islam, apa yang berlaku di antara umat Islam dan non-Muslim. Contohnya, kalau dibiarkan kesannya amat bahaya, perlu dibuat sesuatu benda. Bila nak buat satu benda tu dengan cara-cara dia yang tertentu, maka itu maksud dia. Bila kita lihat bagaimana bahayanya masalah akidah yang melanda umat Islam, ada anak-anak kita yang tak pandai baca Quran, yang tak pandai mengucap, yang tak boleh baca Fatihah, yang tak semayang,
Sedangkan ni benda-benda yang amat penting. Apa yang kita buat? Maka pada waktu yang sama menunjukkan kita dengan agama teramat jauh. Mesti ada benda yang tak kena. Mesti ada benda yang tidak kena. Saya membaca tadi sebelum datang tadi satu tulisan, iaitu berkaitan tentang tulisan ni lah, kita punya Menteri Agama. Bagus dia, memang proaktif betul. Baru 2 hari pegang jawatan, terus macam-macam dah artikel dah keluar dah. Antara artikelnya apa yang perlu dibuat bila berlakunya wabak-wabak yang berlaku. Dia cerita wabak yang berlaku di zaman dahulu, apa sebabnya dan apa benda yang perlu dibuat. Maka keperluan kita pada waktu tersebut perlu bagi kita semua. Pada waktu tu dia kata pernah berlaku di Baghdad. Dalam kitab Bidayah wa Nihayah yang dikarang juga oleh Ibnu Katsir, diceritakan di Baghdad waktu tu berlaku wabak yang amat dahsyat, sehingga kesan itu kesan kepada seluruh tempat. Akhirnya maka diminta kepada orang-orang yang melakukan kezaliman, orang-orang yang melakukan dosa meninggalkan dosa, orang yang melakukan kezaliman meninggalkan kezaliman, kembali balik kepada Allah, memperbanyakkan zikir, membaca Al-Quran. Dan bila mana mereka buat betul-betul macam tu, akhirnya Allah hilangkan terus wabak tu tadi. Sebab apa? Allah nak suruh kita ingat balik pada Allah. Sebab tu kita kata nak menghadapi isu-isu yang berkaitan dengan akidah ni, kita sebenarnya kena kuat lah. Macam bila kita tahu penyakit sedang datang, apa kita buat? Yang pertama, kena basuh tangan. Bila jumpa orang dah tak boleh salam dah sekarang ni. Tapi bagi saya tak apalah, salam lah, nak salam. Orang kata sambil letak tangan, tengok Perdana Menteri pun dah tak salam dah hari ni. Jumpa tak tangan kat dada. So sebab apa? Sebab takut ada virus. Tu untuk pertahanan diri. Samalah juga kita. Bila mana kita tengok isu akidah ni dah makin teruk, LGBT-nya, liberalismenya, pluralismenya, maka kita rasa takut. Maka yang pertama kita kena bentengkan diri kita. Bentengkan diri kita yang pertama dengan dekatkan kita dengan agama, banyakkan belajar, carilah ilmu dengan sebanyak-banyaknya. Pada waktu yang sama kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa doa yang kita nak baca? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau cabut daripada hati kami setelah Engkau berikan hidayah, maka jangan dicabut lagi. Dan kita katakan berikan pada kami dia petunjuk. Itu yang kita nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu yang sama kita katakan kita tengok juga terutama kepada zuriat-zuriat kita, generasi-generasi kita pada hari ini, bukan? Kalaulah sekiranya didikan tak mampu, maka mungkin di sana perlu dirombak sistem-sistem. Dan kadang-kadang mungkin kerosakan tu bermula daripada sistemnya, bermula daripada didikannya. Mungkin perlu dicek balik, buat balik macam mana mak bapak kita buat dahulu. Dan zaman tu belum lagi sampai, tapi mungkin hampir sampai. Zaman yang disebut di dalam hadis, ketika berlakunya huru-hara pada waktu tersebut, maka ikatlah anak-anak perempuan kamu di rumah. Bila berlaku zaman fitnah yang berleluasa, ikat anak-anak budak perempuan, diikat di rumah. Sebab datang fitnah daripada perempuan antaranya. Salah satu yang kan hari ni kalau siapa tengok TikToknya dengan macam-macam, semua perempuan belaka. Kemudian yang kedua, apa dia? Yang lelakinya pula, sesiapa yang ada pedang, ada senapang, campakkan, buang jauh-jauh. Takut kita terjebak dengan fitnah kalau berlaku sesuatu benda pembunuhan di antara umat Islam contohnya. Yang ketiga, sampai ke satu tahap kalau dah berleluasa sangat, maka larilah engkau ke puncak-puncak gunung. Waktu tersebut barulah boleh uzlah. Sekarang tak boleh lagi lari. Sekarang mesti kena tunggu. Belum sampai masa tersebut. Dan insya-Allah mudah-mudahan dengan kita tunjukkan kesungguhan kita pada beragama, walaupun jumlah kita sedikit, ingat yang sedikit ini akan dapat membantu yang ramai daripada Allah turunkan azab. Dan juga memperbanyakkan istighfar kita kepada Allah, sebagaimana kata Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, tidaklah Allah akan mengazab mana-mana tempat, wa hum yastaghfirun, dalam keadaan mereka memperbanyakkan istighfar kepada Allah. Baik, yang seterusnya ada lagi 2 soalan yang terakhir. Mohon pencerahan antara pengertian iman ahli sunnah wal jamaah versus golongan murjiah. Yang ni iman ahli sunnah wal jamaah versus golongan murjiah. Yang ni nak kena tanya pakar lah. Nak kena tanya pakar yang berkaitan tentang ilmu akidah. Siapakah golongan murjiah? Murjiah ni salah satu kumpulan yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Adapun ahli sunnah wal jamaah ni, sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW,
ringkasnya Nabi kata ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku bawa dan apa yang sahabat-sahabat aku bawa. Dan ahli sunnah wal jamaah ni bukan pada persatuan, dia adalah pada nasnya, pada kita katakan pada arti yang lebih besar, bukan arti orang yang daftar jadi NGO aswaja dia dikira sebagai ahli sunnah wal jamaah. Tidak. Ahli sunnah wal jamaah ni adalah orang yang mengikuti jalan yang telah dibawa oleh, sebagaimana disebut, an'amta alaihim, iaitu orang yang diberikan nikmat. Siapa dia? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin hasuna ulaika rafiqa. Berbeza dengan kumpulan al-murji'ah. Al-murji'ah ni di antara salah satu kumpulan-kumpulan yang digazetkan sebagai kumpulan yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah, termasuk juga kumpulan-kumpulan yang lain. Baik.